cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dharma Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai di Bernama Radio. Dan hari ini cukup menarik, kita nak bawakan tentang surat penyelesaian cukai, kepentingannya kepada pekerja tamat perkhidmatan. Ya, sebab apa penting untuk kita sebagai pekerja mengetahui kepentingan surat penyelesaian cukai sekiranya kita ni nak berhenti kerja ataupun kita nak bersara. Ya, apa tindakan yang perlu kita buat ya agar amaun ganjaran dan manfaat akan dinikmati selepas bersara ataupun selepas berhenti kerja. Kan menarik ya bunyinya tu. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang topik yang kita bawakan pada hari ini, kita terus saja bersama-sama Encik Edward Mervyn Joseph yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Wangsa Maju. Salam sejahtera Encik Edward. Hai, good morning. Selamat sejahtera Natasha. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Okey, jadi kita nak tahu ni terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan surat penyelesaian cukai ataupun singkatannya SPC Ya, betul. Okey, silakan. Okey, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Natasha dan juga pihak Bernama Radio kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk saya beri sedikit penerangan berkenaan dengan SPC. Okey, surat penyelesaian cukai ataupun SPC ini ia merupakan sejenis perakuan yang dikeluarkan oleh ASIL kepada majikan berkaitan dengan al-hewal cukai pendapatan pekerja yang akan berhenti bekerja, bersara, meninggal dunia ataupun yang hendak meninggalkan Malaysia. So SPC ni sebenarnya menjadi tanggungjawab kepada majikan, tak kiralah sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta. Kedua-duanya bertanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 iaitu ACP 1967 bagi memaklumkan kepada hasil dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itulah, berhenti bekerja, bersara, meninggal dunia dan meninggalkan Malaysia. Baik, itu dia ya. Apa yang dimaksudkan sebagai surat penyelesaian cukai SPC. Okey, dan apa sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan ya sekiranya berlaku penamatan pekerjaan atas pekerja ini? Okey, soalan yang bagus. Sebagai majikan yang bertanggungjawab, majikan perlu memaklumkan kepada hasil tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja yang akan berhenti bekerja, bersara ataupun bagi pekerja yang akan meninggalkan Malaysia melebihi 3 bulan. Okey, bagi kes pekerja yang meninggal dunia pula, sekiranya majikan mendapat tahu pekerja tersebut telah pun meninggal dunia, harus dimaklumkan kepada hasil tidak lebih daripada 30 hari. Dan majikan juga perlu membayar semua atau sebahagian amaun wang yang ditahan kepada hasil apabila diarahkan pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut. Okey, selain itu, majikan juga perlu menahan apa-apa bahagian wang yang akan atau boleh dibayar kepada pekerja dan tidak membayar apa-apa bahagian wang tersebut tanpa kebenaran hasil sehingga tempoh 90 hari dari tarikh borang diterima oleh hasil. Jadi kalau Natasha nak tahu, sebenarnya di kalangan pembayar cukai ada misconception bila mereka datang ke kaunter, mereka memberitahu bahawa mereka hendak menghantar SPC. Sebenarnya salah. Mereka menghantar borang pihak hasil yang akan mengeluarkan SPC. Jadi 3 jenis borang sebenarnya yang perlu dihantar kepada hasil mengikut situasi pekerja, iaitu pertama sekali borang CP21 iaitu borang pemberitahuan oleh majikan bagi pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia. Seterusnya, borang CP22A iaitu borang pemberitahuan pemberhentian pekerja bagi pekerja swasta
Dan akhir sekali, borang CP22B, borang pemberitahuan pemberhentian kerja bagi agensi kerajaan. Jadi bagi memberi kemudahan kepada majikan, hasil telah menyediakan perkhidmatan dalam talian bagi membolehkan majikan mengemukakan borang-borang yang telah saya sebutkan tadi yang boleh diakses melalui mytax.hasil.gov.my, pilih perkhidmatan Easy Hasil dan seterusnya ke eSPC. Okey, so pemprosesan permohonan SPC akan dibuat selepas dokumen dan maklumat yang lengkap diterima. Tetapi majikan juga diberi pengecualian, ya Natasha, untuk tidak mengemukakan borang pemberitahuan pemberhentian kerja kepada hasil sekiranya pendapatan seseorang pekerja tersebut tertakluk kepada PCB atau jika saraan bulanan pekerja adalah di bawah amount minimum yang layak dikenakan PCB, dengan syarat pekerja berkenaan akan terus bekerja atau tidak bersara daripada mana-mana penggajian di Malaysia. Okey, borang pemberitahuan oleh majikan bagi pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia pula tidak perlu dikemukakan sekiranya hasil berpuasihati bahawa seseorang pekerja tersebut dikendaki meninggalkan Malaysia secara kerap berhubungan dengan pengajian yang dilakukannya. Bagi contoh, sekiranya seseorang pekerja itu akan kerap keluar negara menghadiri meeting, seminar dan sebagainya, dan benda itu berlaku secara kerap. So benda ini tidak perlu dikemukakan ataupun diberitahu kepada hasil. Baik, itu dia tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan jika ada situasi penamatan pekerjaan ke atas pekerja. Adalah borang-borangnya tadi kan, 3 jenis borang yang perlu dihantarkan kepada pihak hasil. Okey, kita nak tahu apa relevannya Cik Edward SPC ini kepada pekerja-pekerja dan juga majikan-majikan kat luar sana. Kenapa mereka kena tahu? Selama ni Cik tak pernah dengar pula, ada ke kena buat? Kalau dah berhenti kerja, berhenti je lah. Jadi macam mana? Bagaimana situasi itu? Dia sebenarnya tujuan SPC ni sebab pihak hasil nak memastikan rekod pencukaian pekerja berada dalam keadaan yang teratur. So bila SPC diterima oleh pihak hasil, cawangan yang menguruskan fail mereka akan menyemak rekod pencukaian pekerja tersebut bagi tahun-tahun yang ke belakang, dan pihak cawangan akan memastikan bahawa kes ini perlu diaudit ataupun tidak, dan sekiranya perlu diaudit, cawangan akan meminta dokumen tersebut daripada pihak pekerja. So secara tidak langsung, bila pekerja tersebut diaudit, ini akan memastikan agar rekod pencukaian pekerja berada dalam keadaan teratur dan everything is in order lah. So sekiranya terdapat amount cukai yang perlu dilunaskan hasil daripada semakan audit ini, so amount tersebut ni akan diremitkan oleh pihak majikan kepada hasil daripada wang yang ditahan. So sekiranya bila bila pekerja menghantar SPC tersebut, ada sebahagian wang yang akan ditahan oleh majikan, dan bila dah buat semakan audit dan mendapati pihak pekerja tersebut perlu membayar sedikit amount cukai, amount itu akan ditolak daripada amount yang dipegang tersebut, dan barulah bakinya akan diremitkan kepada pekerja. So dari segi pekerja pula, mereka perlu tahu tindakan yang perlu mereka ambil supaya amount ganjaran dan manfaat yang akan dinikmati selepas bersara ataupun berhenti bekerja diperoleh dengan segera, dan amount tersebut tidak dikurangkan akibat kegagalan mereka sendiri melaporkan pendapatan terdahulu sebelum berhenti kerja. Okey, itu dia relevan kenapa SPC ini sangat pentinglah sebenarnya kepada pekerja dan juga majikan mereka. Baik, dan kita nak tahu juga, adakah pihak hasil sendiri akan mengenakan apa-apa tindakan undang-undang ke atas majikan yang gagal mendapatkan SPC bagi pekerja-pekerja yang terbabit, yang terlibat ini, Cik Edward? Okey, jika majikan gagal menjalankan tanggungjawab, majikan tersebut boleh disabitkan kesalahan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Selalunya kelewatan atau kegagalan mengemukakan borang tanpa alasan yang kukuh dan munasabah merupakan suatu kesalahan, dan sekiranya majikan tersebut disabitkan, majikan tersebut boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM200 ataupun tidak lebih daripada RM20,000, atau penjara tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya di bawah subsection 120/1 ACP 1967. Selain itu, majikan juga bertanggungjawab untuk membayar amount penuh cukai yang kena dibayar oleh pekerjanya. Okey, amount kena dibayar oleh majikan merupakan suatu hutang kepada kerajaan, ya Natasha, dan boleh dituntut melalui tindakan sivil. Okey, itu dia.
tindakan yang akan dikenakan kepada majikan ya jika gagal mendapatkan SPC bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Sebab apa? Majikan bertanggungjawablah untuk bayar ya amount penuh cukai yang kena dibayar oleh pekerjanya. Okey. Dan kalau kata tadi kita ada bercakap tentang tanggungjawab majikan. Kita tengok macam majikan je yang kena sediakan semua ni kan. Pekerja tak payah nak sediakan ke? Tidak ya. Sebenarnya apa? Kita nak tahu apa pula tanggungjawab ataupun apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pekerja yang nak berhenti kerja tu tadi. Yang nak bersara itu. Bagaimana pula Cik Edward? Okey, pekerja pertama sekali, komponen yang paling utama sekali, pekerja kena memastikan rekod pematuhan cukai mereka adalah teratur. Jadi ada beberapa perkara lah yang perlu mereka lakukan dan menjadi tanggungjawab mereka. Iaitu pertama sekali memastikan segala pendapatan yang diterima berhubung dengan suatu penggajian yang dilaporkan dengan menggunakan borang nyata ataupun borang cukai sekiranya pekerja tersebut tidak memilih PCB sebagai cukai yang muktamad. Okey, sebelum majikan mengeluarkan borang, mengemukakan borang CP, borang-borang yang saya sebut tadi, pekerja dinasihatkan untuk datang sendiri ke cawangan dan menyemak supaya rekod pematuhan cukai mereka adalah teratur. Jadi sekiranya pekerja datang sendiri ke cawangan dan semak rekod-rekod mereka, mungkin proses pengeluaran SPT mereka akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan. Baik, itu dia ya. Jadi jangan ingat pekerja tak ada benda nak kena buat. Ya, turut juga sebenarnya adalah tugasan-tugasan yang perlu dilakukan oleh pekerja yang nak berhenti kerja ataupun yang nak bersara tersebut. Baik, untuk anda yang baru saja dengarkan kami pada waktu ini, kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Okey, hari ini kita bawakan topik yang sangat menarik untuk pekerja yang nak berhenti kerja ya ataupun yang nak bersara, iaitu surat penyelesaian cukai SPC. Kepentingannya kepada pekerja yang nak menamatkan perkhidmatan. Jadi bersama-sama dengan kita ada Encik Edward Mervin Joseph yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Wangsa Maju. Kejap lagi nanti kita nak tanyakan ya kepada Encik Edward setelah permohonan SPC itu dihantar oleh majikan. Jadi kita nak tahu apa pula tindakan susulan yang akan dibuat oleh pihak hasil. Okey, jadi kita akan berehat seketika ya Encik Edward ya. Okay. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kita kembali semula dalam program Klinik Cukai. Waktu ini topik yang kita bawakan surat penyelesaian cukai SPC, kepentingannya kepada pekerja tamat perkhidmatan. Bersama-sama dengan kita Encik Edward, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Wangsa Maju. Tadi macam-macam dah agaknya Encik Edward kongsikan apa tanggungjawab majikan terhadap pekerja yang nak berhenti kerja, yang nak bersara ni, dan apa pula pekerja itu perlu buat ya setelah dah siapkan semua dokumen yang diperlukan. Jadi waktu ini kita nak tahu ya, setelah permohonan SPC ni tadi dihantar oleh majikan, apa pula tindakan yang diambil oleh pihak hasil sendiri? Cik Edward, silakan. Okey, mengikut piagam pelanggan kami Natasha, segala permohonan SPC individu yang lengkap akan diproses dalam waktu 14 hari bekerja daripada penerimaan dokumen tersebut, dan sekiranya ia ambil masa yang lama, kemungkinan dokumen yang mereka yang kemukakan adalah tidak lengkap. So SPC individu yang telah selesai diproses ini akan dihantar dua salinan, satu kepada majikan dan satu kepada pekerja sebagai maklumat. Okey, sekiranya pembayar cukai menghadapi sebarang masalah dalam pengeluaran SPC individu, mereka boleh menghubungi Pegawai Perhubungan Awam ataupun dalam lingua hasil sendiri, Customer Care Officers, melalui di website kami iaitu di hasil.gov.my. Klik pada tab hubungi kami dan seterusnya klik panggilan, dan dari situ anda boleh memilih senarai Pegawai Perhubungan Awam untuk melihat pegawai-pegawai tersebut mengikut cawangan anda. So kami sebenarnya amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh majikan dan juga pekerja dalam permohonan SPC ini bagi membolehkan hasil dapat memproses permohonan tersebut dengan lancar.
Baik. Okey, itu dia yang akan dilakukan oleh pihak hasil. Dan bercakap tentang penamatan perkhidmatan disebabkan pekerja nak bersara. Adakah pekerja yang terima pencen ni tetap pencen tetap terutamanya setiap bulan tu turut dikenakan cukai yang sama seperti mana gaji yang mereka terima ketika masa bekerja. Situasi tu macam mana? Orang yang pencen ni dengan bekerja, masa dia bekerja tu sama tak kena bayar cukai tu? Okey, ini pun salah satu misconception juga terhadap pembayar cukai lah. Okey, secara dasarnya kita boleh lihat pendapatan pencen sebenarnya tidak dikenakan cukai. Namun ada juga pendapatan pencen yang dikenakan cukai kerana tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hasil. So, bagi pendapatan pencen yang dikenakan cukai, okey, di sini kaya ada 3 situasi ya. Pertama sekali, pencen yang diterima daripada tabung pencen yang tidak diluluskan. Okey, di luar sana terdapat beberapa skim pencen yang tidak mendapat kelulusan daripada hasil, terutamanya skim pencen-pencen daripada skim bukan kerajaan. Maka skim pencen bukan kerajaan ini perlu mendapatkan kelulusan daripada hasil terlebih dahulu sebelum mereka mendapat pengecualian cukai. Okey, keduanya, menerima lebih daripada satu pencen. Okey, sekiranya seseorang pembayar cukai berkenaan menerima 2 pencen, satu daripada company A, satu daripada company B, hanya pencen yang tertinggi akan dikecualikan cukai. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan. Contohnya daripada company A, pembayar cukai berkenaan mendapat pencen RM50,000 contohnya, daripada syarikat B mendapat pencen RM40,000. Jadi syarikat pencen yang dikenakan cukai pencen yang dikecualikan cukai adalah daripada syarikat A dan iaitu yang tinggi, dan daripada syarikat B pencen tersebut hendaklah dilaporkan oleh pembayar cukai. Dan situasi yang ketiga di mana pekerja tersebut bersara sebelum mencapai umur wajib. So bagi pekerja yang memilih untuk bersara awal, pendapatan pencen mereka akan dikenakan cukai. Okey, perlu diingat juga ya Natasha bahawa pencen akan dikecualikan cukai sekiranya pencen diterima dari Malaysia dan dibayar oleh kerajaan ataupun daripada skim pencen yang diluluskan kepada seseorang yang bersara pada umur 55 tahun atau pada umur persaraan wajib. So, pencen yang dibayar oleh kerajaan atau skim pencen yang diluluskan sekiranya persaraan berlaku atas sebab keuzuran. Baik. Itu dia untuk mereka yang menerima pencen ini. Ada beberapa jenis pendapatan. Seperti yang Cik Edward kongsikan, satu pencen yang diterima daripada tabung pencen yang tidak diluluskan. Kedua, yang menerima lebih daripada satu pencen. Dan yang ketiga, bersara sebelum mencapai umur wajib untuk pencen. Jadi 3 situasi yang berbeza dan juga yang dikenakan cukai pun dalam situasi yang berbeza juga. Baik, kalau katalah pesara ni kan Encik Edward ada pencen tapi dia ada buat bisnes. Contohnya dia ada menjalankan perniagaan. Jadi macam mana pendapatan perniagaan itu akan dikenakan cukai juga ke ataupun bagaimana? Maksudnya pencen pun kena, berniaga pun kena. Macam mana tu situasi dia tu? Ya, betul. Okay. So selagi pesara itu sekiranya telah bersara, telah mendapat pencen dan sekiranya selepas itu beliau menjalankan perniagaan dan menjana keuntungan di Malaysia, maka beliau akan dikenakan cukai. Dan kenaan cukai ini tidak tertakluk hanya kepada pendapatan bisnes ataupun perniagaan saja ya Natasha. Pendapatan yang dikenakan cukai setelah seseorang pekerja itu bersara adalah seperti pendapatan perniagaan sekiranya pesara tersebut telah mendapat pendapatan penggajian sekiranya pekerja tersebut telah mendapat kerja lain. Pendapatan daripada sewa, rumah-rumah sewa ataupun kedai sewa yang mereka ada, royalty, premium, pendapatan dividen, faedah atau diskaun, annuity dan bayaran bekalan yang diterima, dan akhir sekali pendapatan lain, contohnya pendapatan komisen, pendapatan daripada direct sales dan sebagainya. Okey ya, jadi sebab apa kita selalulah dengar kat orang yang lepas pencen ni ada juga kan buat kerja jugalah, buat pendapatan lain kan ya, berniaga kan, mungkin bercucuk tanam dan sebagainya, ada pendapatan lah maksudnya, ada hasil daripada jualan-jualan tersebut, jadi turut dikenakan cukai juga. Ya, jadi ini untuk makluman kita bersama-sama. Baik, dan sebelum kata kita berakhir ya Encik Edward, kan apa pesanan kepada pendengar-pendengar di Bernama Radio agar kata lebih lepas ini lebih cakna, kalau kata nak bersara kan, nak berhenti kerja, sebenarnya ada kan ada lagi satu sesi iaitu surat penyelesaian cukai bagi mereka ataupun pekerja-pekerja yang nak berhenti kerja ataupun bersara ini. Silakan. Okey, setiap minggu dalam program Klinik Cukai, Natasha akan dengar nasihat yang samalah daripada pihak kami, iaitu pastikan pembayar cukai sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan kewangan atau skamer.
So dengan setiap panggilan, mesej, email ataupun surat yang meragukan yang diterima daripada hasil, pembayar cukai haruslah berhati-hati. Okey, jangan sesekali dedakan butiran diri dan juga butiran perbankan. Okey, pastikan segala bayaran tunggakan cukai hanya dibuat kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Okey, sekiranya pembayar cukai berkenan ragu-ragu, datang ke kaunter ataupun cawangan yang berdekatan dan semak dengan kami sekiranya pembayar cukai itu ada di audit ataupun ada tunggakan cukai. Jangan sesekali biarkan diri anda menjadi mangsa skamer. Dan pada kesempatan ini juga Natasha, saya suka ingatkan kepada individu yang menerima pendapatan perniagaan, jangan lupa untuk lapor dan bayar cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2021 kerana masih ada masa lagi untuk anda berbuat demikian. Di mana peluang masih dibuka sehingga 30 Jun ini. Tambahan masa sehingga 15 Julai 2022 akan diberikan kepada pengguna e-filing yang menghantar pendapatan perniagaan. Okey, layari www.hasil.gov.my untuk sebarang maklumat lanjut. Terima kasih kepada sumbangan anda semua sebagai pembayar cukai demi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga Malaysia. Itu dia, rasa macam dengan iklan dah tu. Okey, apa-apa kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Edward Mervin Joseph yang merupakan pegawai perhubungan awam cawangan Wangsa Maju di atas perkongsian berkenaan dengan surat penyelesaian cukai SPC kepentingannya kepada pekerja yang tamat perkhidmatan dan juga penting juga untuk pihak majikan mengetahui tentang SPC ini. Terima kasih Encik Edward kerana bersama-sama dengan kami Sama-sama, dalam program Klinik Cukai pada waktu ini. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio.